Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hampa. Welcome back to Combi Lisa channel. Welcome back to slot Mata Malisa. Tapi kali ni eksklusif syuting di Raya Hari. So seperti yang dijanjikan, saya janji saya nak buat slot seram sereta. Walaupun PKP, tapi cukuplah untuk kita duduk berdua atau bertiga di dalam kereta untuk kita share kisah-kisah seram yang menarik daripada orang-orang yang saya tak mau nak kata lebih lagi saja duk buat seram kat sini. Tapi saya dalam kereta ni saya ada magic. Saya ada dua orang yang tempat dia. Okay, so hari ni hampa dalam slot episod pertama, orang kata pemecah tong pertama untuk seram sereta ni ialah adik Ikin saya, dan yang kat belakang dia sana hampa selalu tengok dia dengan saya tu adik Anis. Okay, so seram sereta ni sedikit sebanyak lebih nak cerita, kita akan ceritakan based on true story. Kita akan ajak siapa-siapa yang ada kisah seram tersendiri, tak kira lah banyak ke bila ke, tapi kita akan kongsi dekat hampa secara eksklusif dalam Mata Malisa slot seram sereta gitu. Okay, so kisah first ni adik Ken dia akan ceritakan based on true story apa yang jadi dalam hidup dia. Sebab dia pun sedikit sebanyak sebenarnya geng-geng kami ni, beradik-beradik production ni sebenarnya kebanyakannya memang ada persatuan six sense, iaitu semua kebanyakannya mesti memang ada dengan benda-benda mistik ni. Betul ya ampun. Memang akan ada kena-mengena, mesti tak hang rasa dia ni jenis yang bila dia nak menampak dia ternampak ke, kalau benda nak tunjuk baru dia nampak ke. Tapi ni semua kuasa Allah lah kan. Kita anggap ni satu kelebihan untuk kita share-share dengan orang tu je lah. Kalau orang yang suka judge tu, yang rasa nak jadi haters, keyboard warrior saja tu, tak payahlah. Better hampa buat infak, sedekah dekat Palestin sekarang ni, daripada instead hampa cari dosa kutuk orang kat sini. Kalau hampa tak mampu belah bang daripada channel aku, tak payah dong merepek-merepek kat sini. Okay, cukup. Alright, now kita nak carry on dengan kisah pertama daripada adik Ken. So adik hari ni rasa nak cerita pasal apa? Okay, kita start. Sebab kisah ada banyak tau. Kisah ada banyak. So kita start daripada yang kecil. Daripada start kita kecil lagi. Apa tu ni? Jangan mengganggu saya ya. Okay. Okay. Ini bermula pada masanya Ikin umur time tu dalam 8 tahun. 8 tahun. Start kerja pernah mula merasai kejadian aneh seperti Aceh gitu kan. Okay. Masa tu kak sulung saya. Okay, kalau start nampak ni dari umur 8 tahun macam tu lah. Dah start mula realise. Tak, mula-mula tu sebelum tu lagi ada kejadian pelik, tapi masa tu kecil lagi. So macam tak tahulah benda tu lagi. So itu kisah yang lain. Okay. Mula ni malam kakak sulung saya. Sorry lah gagap sikit. Kakak sulung saya nak kahwin malam tu. So malam tu lebih kurang malam berinai lah. Nak macam nak rap dog gift apa semua kan. Okay, pada malam tu mula-mula benda ni jadi bila mak saya dia nak ambil penyapu kat luar, tapi dia tertinggal penyapu tu kat luar lah. So dia dengan abang saya nak pergi ambil kat luar, tak tahu siapa dua orang tu nak pergi ambil. So saya pun follow kat belakang senyap-senyap. Tak tahu follow tu tengok dia pergi keluar tu, tiba-tiba dia berlari masuk dalam. Dah tu ya, siapa? Lah kenapa abang siapa? Abang ni abang Ikin lah. Abang Ikin. Okay. Dia abang nombor 2. So dia pun lebih kurang boleh nampak juga. So kat rumah ni depan tu ada buaian, bawah pokok rambutan. Bawah pokok rambutan tu dia nampak ada seorang perempuan berbaju putih diri tu. Wow. So macam kenapa kan? So tak apalah, kok bodoh lah. Just naik atas bilik kod tingkat atas. So plot twist, tingkat atas tu rumah orang lama, rumah kayu. Situ ada tempat orang mandi mayat. Ada bekas. Seram guys. Kami dalam kereta ni pun merinding guys. Okay. Tempat mandi mayat yang jenis pattern dulu-dulu punya. Jenis dulu yang orang mandi ayat. Yang ada lubang-lubang tu. Yang Belum. Scary ya. Lepas tu tak apalah, naiklah atas tu nak rap doggy kat atas tu kan. Tiba-tiba okay, ni bilik. So ni akan ada bumbung. So kau nampak ada bumbung sini. Tiba-tiba dum. So, boleh fikir logik, takkan kucing lompat macam tu. Yang jenis bunyi dam. Memang laju dam. Alamak. Lepas tu lepas bunyi dam tu dengar bunyi orang berguling. Allah.
Duk agak dah menetap boy. Lepas tu macam, kenapa ni? Mak ni mentangkap ikan, tutup telinga ikan. Tak mau bagi dengar. Oh, mak ambil tekuk telinga ikan. Tekuk macam kenapa bunyi apa tu kan. Kira the whole rumah memang dengar. Dengar. Loh. Memang dengar. Semua yang duduk dalam bilik tu semua macam dah lah ikan. Kenapa tak ada kecil lagi macam. Kita curious lah kenapa benda apa tu kan. Lepas tu budak dengan kucing. Aku untuk kecil-kecil aku pandai semua. Kan? Sebab miau-miau ni dia takkan bunyi macam tu kan. Kalau bisik budak-budak pun boleh agak benda tu pelik. Lepas tu time tu sekali dengan kawan baik Kok dia duduk sebelah rumah. So time tu balik tengah malam tu Kok kena teman dia balik lah. So bila berjalan ni nak pergi balik tu, dekat rumah ni duduk ada grill tolok tau. Bukan grill yang besar tau, grill yang parah-parah ni je. Tolok. Oh grill tolok tu. Grill tolok tu jadi panjang tau. Situ ada mangga. Kok nak berjalan situ, dia tiba-tiba ada asap keluar daripada grill tu. Dia macam berlepas pada keluar pada grill tu. Alamak. Macam what is this? Sebab Kok nak sulung. Dulu dia pernah cerita, dia pernah mimpi arwah Tok Yen nak bagi satu kotak berbalutan kuning kat dia. Tapi dia tolak. Sebab Jojo Yen cakap tu memang belah. Memang ada lah. Memang ada benda tu. Abang cakap memang dah buang. Tapi still ada sakit baki dia. Yalah, dia mesti menuntut lah. Mungkin deal yang kita tak tahu. Tu main dengan Saka ni masalah. Itu cerita first. Okay. Tak, kira setakat ni kira first story masa ni. Iki ni budak lagi baru 8 tahun macam tu. Jadi kejadian ni masa kakak dia malam berenai. Kakak dia nak kahwin. Kira kakak dia yang first lah. Kakak sulung dia. Kira dia cerita ni kita boleh faham lah benda yang bunyi-bunyi tadi. Tapi apa, betul-betul nak cakap apa, selalu lah orang kata body tau. Benda-benda yang melibatkan tempat mandi mayat. Sebab tu kita pergi masjid, walaupun tempat tu rumah Allah, kita jangan duk ikut dan capoi. Sebab cerita pasal tempat mandi mayat ni hampa. Baby dah satu cerita, nampak kita cerita sekali. Itu yang best seram cerita ni. Dia akan jadi berkait. Okay, so ni kita spontan ni tau. Malam ni kita main cutip ya mana kita jumpa boleh cerita tu. Dah sebenarnya macam ni. Cerita nak selit sikit sebelum dia pergi ke part 2 punya story Cerita pasal bila dia sebut je pasal cerita tempat mandi mayat ni, saya ada satu cerita di mana member saya ni sampai lo serik terus untuk bercakap pasal tempat mandi mayat. Walaupun benda tu sebenarnya tak ada apa pun. Tapi sebab kami melawak kat masjid masa tu, nampak siapa yang kata bulan puasa ni tak ada benda-benda macam ni. Yang tak ada syaitan sahaja. Jin ni ada ambo. Yang belaan-belaan ni ada. Okey, kita nak ceritakan satu story. Malam tu dalam malam 25 lagi 25-24 puasa macam tu. Tapi ni dah happen lama pula. Nak kata kami duk muda lagi dok juga dalam belah-belah dah 20-21 macam tu lah. Okey, sembang makan mureh memang ni. Makan mureh apa ke. Lepas tu member ni kami duk lepak tau. Member lelaki ni dia duduk sebelah ni kira kat luar pagar surau yang jenis semua duk sembang kat laman surau. Tahu apa? Bila dia duduk sembang-sembang tu kan dia teguk tempat mandi mayat tu. Kok duduk kat depa. Kan baby duduk kat depa, baby cakap kat depa. Weh, apa ni kering duduk. Ingat duduk atas kerusi. Depa duduk lepak tu atas tempat mandi mayat tu. Dia tak ke apa? Dia macam tu lah yang jaring tu. Depa duduk lepak atas tu orang mamai sak okok. Lepas tu kak baby macam depa ni duduk nampak tulisan kan macam Jawi tu. Kita macam depa ni duduk atas kerusi ke apa? Kita pergi dekat weh dengan telekor-telekor. Apa dia buat apa? Duduk atas tempat mandi mayat ah. Cakap duduk depa tu depa macam Allah, tempat mandi mayat je pun. Depa kata lagu tu. Bila depa kata gitu, kita ni pun meremang. Cakap, walaupun tengah ramai dalam tu baru lepas isyak dah nak habis dah lepas mores 10 lebih. 9 lebih macam tu 10. Lepas tu kata dia yang pun tak baik buat main-main macam ni. Baby tak ada tempat mandi mayat ni tempat kita duk bagi mandi orang-orang dah tak ada. Kita bersihkan tempat lah kita mandikan dia kata kan. Belajarlah hormat sikit kita orang Islam kata kutuk kat dia lah kan. Dia berkata Allah hang ni baby tempat mandi mayat je pun. Berkata kutuk benda tak ada apa lah. Ni esok kita pun nak kena mandi kat sini kok. Memanglah betul yang bercakap tu. Tapi janganlah juah sangat. Tak apa kita pun sengak. Apa tak kata ni. Elok nak balik tu. Balik ni kan berjalan kaki tau. Dalam taman dengan surau taman dekat je. Kira balik tu ada padang besar. Kami ke hadap padang dulu. Yang padang tu lah kami temui meracun, bumpang-bumpang memang besar padang tu.
padang lagi belah tengah. Dekat dengan masjid. Lepas tu kok balik. Dah balik jalan kaki Mama. Malam tu kan macam ni kaki meronda lah. Orang duk ustaz main meracun apa semua. Lepas tu kok naik motor nak keluar ronda taman. Nak keluar ronda taman tu dalam pukul 11 lebih kat 12. Lepas semua dah sunyi, masjid dah tutup dah. Depa ni duk tuntang-tuntang meriah lah kok nerai rumah nak main meracun. Kak Bibi terasa nak kono. Jalan yang kami lalu, lorong yang kami nak lalu kot. Orang kata kalau dari taman kami ni, kalau banyak pecahan pun boleh jumpa masjid kat tengah taman. Jadi ada lorong yang agak macam orang tak lalu malam-malam. Ada lorong yang orang akan lalu sebab cerah. Jadi Kak Bibi nak ronda masa. Jadi kita ambil pusing satu taman lah, round. Kita tak takut lah nak iran pun. Taman kita memang meriah pun memang. Okey, ambil dari jalan belakang pusing. Kita akan jumpa satu lorong tu, straight tu jumpa masjid tu. Bila lalu kot pintu yang laluan yang kau lalu ni, kau akan jumpa pintu masjid yang belah ni. Yang maksudnya kau akan nampak kanan kau ni terus nampak tempat-tempat mayat ni semua. Okey. Kalau kau mai dari belah sana, kau akan nampak pintu surau dulu. Okey, tak apa lagi. Kita jalan ni bawa motor duk layan spontan angin supaya basah. Kita pun nak rasa apa surau kot. Dengan motor bunyi tundang-tundang kita tak heran. Tapi awkwardnya apa? Apa yang buat Bibi kata benda ni scary? Bibi sampai duk ronda-ronda ni sampai kat masjid, kita tertoleh dah tengok masjid surau kan. Nak tengok kot ada orang lagi ke pakcik-pakcik yang duk basuh pinggan kadang-kadang apa balik lambat. Pusing. Perasan ada seorang budak lelaki, dia tengah duduk dekat atas tempat mandi mayat tu. Tapi dia pakai kain pelikat. Pakai baju Melayu. Kita duk sangka, oi, berani betul dia ni. Tak balik-balik. Sebab rupa member kok. Ingat member tu lah yang tak balik lagi apa. Kering. Kita tak masuk lah pasal dah gelap kan. Sebab rumah dia memang dekat dengan masjid pun. Lepas tu kita ingat dia ni betul-betul kering ni Mama. Baru perasan. Dekat tangga surau pula. Dekat belah luar ni, depan dengan dia, kira ni dia lepak atas tempat mandi mayat. Depan dia tu ada lagi member seorang lagi. Oh, kita fikir depa duk sembang lagi kat masjid ni Mama. Kak Bibi berhenti kat pagar tegur. Tak mau nak sebut nama sebab orang taman yang tengok semua tahu. Sebut, dia panggil dia. Macam tengok-tengok kita panggil ketahui lah kan. Woi, apa tak balik lagi Mama? Dia pun dari duk sembang tu dia macam diam. Dia pun tengok Kak Bibi. Serentak dua-dua tengok Kak Bibi. Serentak tengok macam ni. Memang scary. Cara dia tengok tu macam Kak Bibi rasa macam meremang pun. Kira rasa siapa pun ni. Sebab timing dia tengok tu sama. Kecil dia sembang kita macam berhenti. Dia pusing slow tengok Kak Bibi macam tu. Dua-dua orang. Macam drama. Macam dia tengok Kak Bibi macam tu. Kira muka dia serius kan. Lepas tu kita kata pasal siapa ni. Weh, hampa tak balik lagi kau kan. Tu Ustaz tu. Dia berdiri. Dia turun daripada tempat mandi mayat tu. Dia macam menapak mai tapi dia jalan pelan-pelan. Dia macam tak berjalan mai. Hak seorang tu pun bangun secara perlahan buat balik. Dia bangun macam ni. Dia bukan bangun tu kita macam tahu macam dia ni nak buat apa kat aku. Bangun dia cara tu. Bukan bangun dia macam nak mai kat kita tu macam kawan-kawan nampak kita. Lepas tu pasal apa dia jalan-jalan tak kan. Sampai sebelum pagar luar ni dia dah berhenti. Dia masih lagi di kawasan surau. Dia tak keluar. Kak Bibi dah rasa pelik dah. Kak Bibi kata, ampun dia siapa? Kena sampuk ke? Dia tanya tu kan. Aku bagi salam tak jawab pun. Lepas tu dia buat kata, itulah aku cakap dengan mandi kat tempat mayat. Tak apalah. Kita pun tak apalah. Aku balik dulu dah rasa awkward kan. Lepas tu yang belakang tu, dia tegur Kak Bibi tu. Dia kata Kak Bibi macam ni. Nak balik dah kau? Dia tanya macam tu. Cara dia cakap tu, Anis bukan kawan. Macam bisik. Dia tanya tu macam scary lah. Macam sarcastic lah. Nak balik dah kau. Dengan mata dia yang macam tu, yang nak balik dah kau. Macam tu. Yang tak ada reaction weh. Bayang. Mata tak berkelip. Mata tak berkelip. Aduh, weh. Aku cerita ni pun meremang guys. Serius. Bila dia sebut tadi tu spontan, saya teringat terus cerita tu. Jadi macam bila dia berdiri macam tu, dia macam, terus nak start motor masa nak bawa tu kan. Dengar gelak. Jenis lelaki yang gelak, tapi dia gelak yang macam perli kita gelak macam. Macam tu. Sini gila dia gelak tu macam nak batuk tak batuk dia gelak. Apa? Serius macam macam tu. Surau betul. Surau. Kami duduk dekat dengan surau tapi tak payah okey. Yang kat surau semua bagus-bagus. Mungkin dia marah sebabnya depa ni main-main tadi. Dia merupa kawan saya betul-betul. Hak cakap dorang tak guna yang cakap juah tu. Yang tak lego kenapa dia serang kau? Sebab mungkin kau main tegur kot. Jadi kau yang tahu tadi sebab kau tegur mereka kan. Jadi disebabkan benda tu. Tapi masa dia berdiri tegur tu, kita dah nak start motor. Masa nak start motor tu, nak jalan tu,
Dengar dia duk gelok-gelok macam tu kita buat tak tahu lagi. Elok pederah motor kono-kono simpan nampak depa orang duk jalan mai dari Padang. Kira depa orang duk macam tak ada apa. Woi, hang rondo lagi macam tu. Turun motor ke. Kisah seram yang berlaku kat depa pula. Mengamuk tu kat depa. Ampun ni memang celaka. Memang marah depa tu. Ampun tak aku nampak hampa kat tempat mayat ni semua sengak. Depa pun sengak. Oi serius ah. Sebab depa dengan baby depa macam percaya okey benda duduk. Weh aku masa depa jumpa baby tu muka pucat ni. Perlu ni. Depa boleh wow pergi main macam bola. Lepas tu balik nak lalu macam tak ada apa. Memang kena maki ya. Kisah seram yang berlaku kat depa tu. Depa kena maki teruk malam tu. Memang kena teruk. Betul kata hampa tahu lah ni sebab akibat depa semua. Tak. Oh cerita tu tak habis kat situ. Kak baby balik. Balik rumah pukul 3 pagi. Depa 2 ekor telefon. Telefon tanya apa siapa? Baby. Kita jumpa depan taman. Taman kami ni meriah. Depan taman kami ni jalan raya. Lepas tu memang kira sentiasa busy lah. Taman Zetron ni. Jumpa depan taman ada bank. Bank sekian. Lepas tu kira kami pukul 3 pagi kat baby dulu jenis di luar kawasan. 3 pagi tu tak tidur duk ada kat luar. Kebetulan duk ada kat area-area yang belah-belah nak balik main taman. Saya rajin meronda tu. Malam raya pun ramai duk reh pun mumpang-mumpang dia tu. Kira balik memang siapa-siapa. Depa orang duk tunggu dekat depan taman. Pukul 3 pagi. Tak apa, kita sampai-sampai bawa motor menyerik. Apa sebab? Apa ni? Kan? Nasib baik hang kat luar tahu tak? Hang tahu tak? Aku balik rumah malam lepas jumpa hang tu. Kan depa balik jalan tu dalam pukul 12 lebih. Kita dah nampak menatang tu kan. Rupanya di rumah tak ada buka pagar. Member ni kata dia nampak dia duduk berdiri. Dia nak buka pintu kan gelap mak dia dah tidur mak. Dia nak buka dari pagar depan pintu rumah, dia nampak dia duduk berdiri. Nak masuk rumah. Dia duduk diri. Dia nak masuk. Dia nampak dia. Han nampak diri sendiri. Han tak scary lah weh. Dia nampak diri dia sendiri. Kira benda tu menghadap dia. Kira tengok dia. Macam mana dia pun tengok kau tu. Kira dia pakai sebiji yang dia pakai. Kau tak. Member seorang tu tak duduk dengar. Memang ni dengar macam lawak kau. Dia tu pula jiran 2-3 rumah dengan dia. Lari main tak dia pula. Aku nampak aku macam tu. Dia ni berkata, aku pun nampak aku. Dia start motor kau. Lari main depan taman ni. Tu yang telefon kau. Pukul 3 pagi pergi mana ada ekor aku pun tak tahu. Kata depa jenis raja lepak esok okok bawa kok campur dengan abang sana. Jadi depa sampai 2-3 pagi pun nak balik. Lepas tu depa dah balik lah. Kedua lebih tu. Duk epok. Balik dengan acah-acah kan blekat lagi. Bom sana sini kan. Balik-balik nampak seketui diri sendiri duduk diri. Hang tak kau pelik tu. Lepas tu saya cakap betul habis hang telefon kau nak buat apa? Dok, aku nak abang betul yang hang nampak tu. Kami pun nampak kau. Nak mahal baru hantar. Dia kata memang dia tengok tanpa berkelip. Scary. Dia tak kacau apa. Cuma dia nampak dia tengok je hang. Tapi muka hang weh. Lepas pada tu Macam tengok cermin lah. Umpama hang tengok diri hang tak terkejut. Okey, kalau kita jumpa makhluk lain hampa, dia main tunjuk rupa dia, kita akan rasa takut saja. Tapi kita tak akan rasa macam awkward ni bila hang tengok diri hang sendiri. Benda tu kita takut. Sebab tu kalau kita tengok cermin, kita selalu takut. Sebab kita nampak diri kita sendiri. Ni nampak macam hang tak ada kembak. Hang tak rasa pelik tu. Nasib baik dia kata, oh, are you my twin? Tapi betul. Yang tu antara yang scary. Lepas tu esok tu kan dia tak ada dah pergi lepak, dia start dah pergi surau apa semua, pergi macam depa mungkin lah ada depa buat solat hajat pun jangan kacau pun minta maaf apa semua sebab badi tau, tempat-tempat mandi semua kita kena hormat. Janganlah suka-suka hati duk juah walaupun kita tak boleh nampak. Tak semestinya lah kita ni tak semestinya kita kena kata depa ni tak ada dalam dunia kita. Okey. So yang tu salah satu cerita pertama. Okey, kita akan sambung ke part 2 untuk kisah episod kedua dengan adik Ikin. So kita akan shoot back balik after this. Bye.